mendahului pemilu 2024. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Kita mulakan dengan pemilihan umum Indonesia Pemilu 2024. Calon Presiden Prabowo Subianto jauh mendahului dua pesaingnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Keputusan kiraan pantas menunjukkan Prabowo memenangi kira-kira 58% daripada 90% undi yang dikira. Anies memperoleh 25% undi, manakala Ganjar 16.5% undi. Keputusan rasmi dijangka dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum selepas 35 hari. Hari ini bermula proses pengiraan undi yang berlangsung sehingga 20 Mac. Sementara itu, Prabowo yakin memperoleh kemenangan dalam pilihan raya Presiden Pilpres 2024. Berucap di hadapan penyokongnya, Menteri Pertahanan Indonesia itu berkata tinjauan menunjukkan beliau dan ragunya Gibran Rakabuming Raka memenangi pusingan pertama. Harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Rakyat yang menentukan, rakyat yang memutuskan, rakyat berhak untuk mendapat pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Dalam pemilihan kali ini, Prabowo 72 tahun bergabung dengan Datuk Bandar Surakarta Gibran iaitu anak Presiden Jokowi. Untuk diisytiharkan pemenang, Prabowo memerlukan lebih 50% undi dan sekurang-kurangnya 1/5 daripada undian di lebih separuh daripada 38 wilayah Indonesia, sekaligus mengelak bertanding dalam pusingan kedua. Dalam pada itu, Presiden Jokowi menjawab kebimbangan mengenai dakwaan penipuan dalam pilihan raya. Beliau menekankan mengenai pentingnya dakwaan sedemikian disertakan bukti. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Terdahulu, Jokowi mengucapkan tahniah kepada gandingan Prabowo dan Gibran yang mendahului keputusan tidak rasmi pemilu 2024. Masih mengenai pemilu 2024, rata-rata pengundi berharap pemimpin yang akan dilantiklah akan menghormati demokrasi dan menjalankan tugas sebaik mungkin demi kemajuan negara. Ya, semoga semua yang terlibat di pemerintahan tidak melakukan sesuatu yang melanggar demokrasi gitu. Karena sekarang juga udah era modern, rakyat itu not as stupid as they think gitu. Ya, semoga semua yang menjadi pemimpin nantinya bisa melakukan tugasnya dengan baik. Ya, sekali lagi karena Indonesia itu negara demokrasi, ya apapun yang sudah hasilnya sudah terjadi, ya we have to accept it as it is. Kalau dilihat dari quick account, ya quick account bukan hasil resmi dari KPU sih ya. Untuk sekarang sih masih nunggu hasil resmi dari KPU aja sih. Bisa jadi 2 putaran, karena dari tim ses yang lain juga punya klarifikasi masing-masing sih sebenarnya sih. Nanti ya kita tunggu aja hasil resmi dari KPU. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan mengadakan lawatan rasmi ke Brunei. Beliau turut mengadakan kunjungan menghadap ke atas Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah. Dalam pertemuan itu, Sultan Brunei dan Datuk Seri Mohamad membincangkan isu dua hala dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Menerusi kenyataan, Wisma Putra memaklumkan perbincangan meliputi bidang perdagangan dan pelaburan.
Berhubung isu antarabangsa, Menteri Luar telah mengulangi konflik di Palestin adalah isu kemanusiaan sejagat. Dalam lawatan sama, Datuk Seri Mohamad turut mengadakan pertemuan dengan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, Datuk Seri Eriwan Pehin Datuk Pekerma Jaya Muhammad Yusof. Pada 2023, jumlah dagangan Malaysia Brunei telah mencatatkan sebanyak 9.31 bilion ringgit. Tahun ini, kedua-dua negara akan meraihkan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik. Perkembangan bumi Gaza, angka korban kini melepasi 28,000 mangsa. Sekurang-kurangnya 28,663 rakyat Palestin terkorban dibunuh tentera Zionis sejak perang Hamas-Israel tercetus. Kementerian Kesihatan memaklumkan 87 maut dalam tempoh 24 jam. Peperangan itu juga telah mengakibatkan 68,395 cedera. Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden melindungi warga Palestin di negara itu daripada diusir selama 18 bulan. Biden menandatangani arahan menyatakan rakyat Palestin tidak dihantar pulang susulan konflik berterusan di semenanjung Gaza. Seorang individu maut manakala 21 yang lain cedera dalam kes tembakan rambang semasa perarakan di Missouri, Amerika Syarikat. Setakat ini, 2 individu bersenjata ditahan. Menurut Polis Kansas City, ketika insiden ribuan penduduk berkumpul di Union Station bagi menyaksikan perarakan terbabit. Ketua Jabatan Bomba Kansas City, Michael Hopkins memaklumkan seorang individu maut manakala 3 yang lain kritikal, 5 cedera parah dan seorang lagi mangsa cedera ringan. 5 lagi mangsa telah dirawat akibat kecederaan yang dialami, namun tidak dapat dipastikan jika mereka terkena tembakan. Perarakan berkenaan diadakan bagi meraihkan kemenangan Kansas City Chiefs dalam kejohanan Super Bowl pada Ahad dengan lebih 800 anggota polis dikerah bagi menjaga keselamatan. Bekas Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dipenjara setahun dengan separuh hukuman itu ditangguhkan. Dia didapati bersalah atas tuduhan penyalahgunaan dana untuk membiayai kempen pilihan raya. Mahkamah Rayuan mendapati Sarkozy belanjakan 42.8 juta euro untuk kempen pilihan raya presidennya pada 2012, semasa jumlah maksimum yang dibenarkan di Perancis pada masa itu adalah hanya 22.5 juta euro. Menurut Peguam Sarkozy, bekas presiden itu akan membawa kes berkenaan ke Mahkamah Tertinggi Perancis. Presiden dari tahun 2007 hingga tahun 2012 itu sedang berdepan beberapa kes perundangan di mahkamah. Ini termasuk satu pembicaraan yang bermula pada tahun 2025 juga mengenai pembiayaan kempen secara haram. Kira-kira separuh daripada sistem hutan Amazon berada dalam bahaya kepepusan menjelang 2050. Kajian mendedahkan ia diburukkan dengan pendedahan tinggi kepada tekanan suhu panas dan kemarau yang melampau. Ia turut disumbang penebangan hutan dan kebakaran luar jangka. Saintis mengeluarkan amaran itu dalam kajian yang diterbitkan majalah Nature. 38% daripada Amazon kini merosot. Sesudah itu, penyelidik menganggarkan menjelang 2050, sebanyak 10 hingga 47% daripada hutan Amazon akan terdedah kepada gangguan yang boleh mencetuskan peralihan ekosistem yang tidak dijangka. Selain berpotensi memburukkan lagi perubahan iklim serantau. Selama 65 juta tahun, hutan Amazon kekal berdaya tahan terhadap perubahan iklim. Jika tahap kelembapan terus menurun, Amazon berisiko berubah menjadi kawasan gersang. Di Kenya, lebih 12 juta kanak-kanak terjejas akibat fenomena dan tekanan yang berlaku disebabkan perubahan iklim luar jangka. Kementerian Alam Sekitar, Perubahan Iklim dan Perhutanan berkata daripada jumlah itu 2.4 juta daripada kanak-kanak tinggal di kawasan gersang dan separa gersang. Kelangsungan hidup kanak-kanak ini terancam akibat kesan perubahan iklim.
beberapa kesan buruk perubahan iklim yang menjejaskan kanak-kanak. Antaranya penyakit seperti kolera disebabkan banjir dan kekurangan zat makanan akibat kemarau. Kemarau dan banjir yang merupakan kejadian biasa di Kenya sejak beberapa tahun kebelakangan ini juga menyebabkan penduduk terpaksa berpindah. Menurut pihak berkuasa, pengurusan kemarau kebangsaan, kira-kira 1 juta kanak-kanak mengalami kekurangan zat makanan akibat kemarau yang kerap. Perkembangan sukan dunia gagal membantu Korea Selatan pada kempen Piala Asia 2023 menjadi punca ketua jurulatihnya Jurgen Klinsmann dicadang agar dipecat. Syur tersebut dikemukakan jawatan kuasa pasukan kebangsaan Persatuan Bola Sepak Korea Selatan KFA hari ini. Media tempatan melaporkan jawatan kuasa tersebut akan menyerahkan perkara berkenaan kepada lembaga eksekutif KFA yang mempunyai kata putus untuk membuat keputusan muktamad. Klinsmann menghadiri mesyuarat itu melalui sidang video dari rumahnya di Amerika Syarikat. Selepas lebih 3 jam mesyuarat, pengarah teknikal KFA, Huang Bo-Kwan memaklumkan media bahawa ahli jawatan kuasa bersetuju untuk menggesa pemecatan Klinsmann. Korea Selatan tewas kepada Jordan 0-2 pada aksi separuh akhir Piala Asia minggu lepas sekaligus meneruskan kemarau kejuaraan itu selama 64 tahun. Aksi Liga Juara-Juara Eropah Paris Saint-Germain PSG selangkah ke suku akhir selepas menang 2-0 ke atas Real Sociedad awal pagi tadi. Dalam aksi pertama pusingan 16 akhir yang berlangsung di Parc des Princes, menyaksikan tuan rumah PSG tidak berapa masalah besar untuk mendominasi permainan. 2 gol PSG diperoleh hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-58 dan Bradley Barcola pada minit ke-70. Kemenangan itu bakal menjadi bekalan selesa untuk PSG ketika aksi timbal balik pada 6 Mac ini. Pemain tenis veteran Sepanyol Rafael Nadal terpaksa menarik diri daripada terbuka Qatar minggu depan kerana masih belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Otot pemain berusia 37 tahun itu terkoyak semasa menyertai saingan di Brisbane bulan lalu. Nadal dijangka kembali beraksi dalam kejohanan ATP Doha pada 9 Februari ini selepas nama beliau muncul dalam senarai penyertaan. Juara 22 kali gelaran Grand Slam itu juga berharap mampu beraksi dalam perlawanan pertunjukan berdepan jago negara Carlos Alcaraz di Las Vegas pada 3 Mac. Sebelum menyertai saingan utama Indian Wells beberapa hari kemudian. Ini bukan kali pertama bekas pemain nombor 1 dunia itu dilanda masalah kecederaan. Nadal mengalami kecederaan pinggul pada awal Januari tahun lalu di terbuka Australia yang memaksa pemain itu berehat selama setahun. Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.